So dalam tempoh 36 jam diorang tampal kulit kepada badan Hisashi tu. Dalam tempoh 36 jam tu kulit tu pun tertanggal. Today is all about story. Hey guys, it's me Nina and welcome back to Nina Story. Apa pun aku nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha buat para muslimin yang menonton video aku. Tahun ni adalah kali kedua kita beraya di rumah dengan cara yang sangat-sangat sederhana, dan aku harap raya kali ni adalah kali terakhir buat kita semua beraya berjauhan daripada kampung halaman, insyaAllah. Hari ni aku nak share kat korang satu kisah bagi aku sangat-sangat ngeri, yang mana kisah ni melibatkan beberapa mangsa radiasi. Dalam ramai-ramai yang terkena radiasi tu, ada salah seorang mangsa ni memang keadaan dia memang sangat-sangat teruk dan kritikal. Efek daripada kesan radiasi tadi tu membuatkan mangsa tadi ni seolah-olah macam bangkai yang hidup. Tapi hayat dia tak panjang sangat. Tapi kalau ikutkan keadaan dia yang kena teruk macam tu, mungkin hayat dia sangat-sangat pendek. Tapi diorang, para perubatan dan juga saintis berusaha untuk menyelamatkan dia, dan jadi jangka hayat dia menjadi agak panjang. Ada yang kata masa dia tengah tunggu ajal dia tu dalam keadaan yang sangat-sangat teruk tu, dia telah dijadikan bahan eksperimen. Macam yang kita tahu, radiasi ni memang sangat-sangat bahaya pada tubuh manusia. Kesan radiasi yang kena pada tubuh kita ni boleh merosakkan sistem tubuh badan kita. And the worst part adalah kita boleh mati. Apa pun aku nak cerita dekat korang macam mana kejadian tragis ni boleh terjadi, dan macam mana keadaan mangsa serta apa yang diorang buat ke atas mangsa tadi. So without wasting any time, let's get started. Kejadian ini terjadi pada 30 September pada tahun 1999 di sebuah tempat, iaitu di JCO Tokaimura di negara Jepun. So tempat tadi adalah sebuah kilang pelombongan besi yang dimiliki oleh company JCO. Dalam syarikat ni diorang ada 49 pekerja. Kejadian malang tadi tu terjadi disebabkan kecuaian pihak penyeliaan untuk memantau proses campuran uranium dan juga asid nitrit. Sepatutnya proses tadi ni menggunakan sistem pump. Tapi pada hari kejadian tu, pekerja ni dia tak guna sistem pump, tapi diorang guna kaedah manual, iaitu pekerja sendiri yang mencampurkan adunan besi dengan menggunakan baldi. Disebabkan tindakan diorang yang careless ni, bahan tadi telah menyebabkan gelombang radiasi selama 20 jam. So pekerja yang terlibat dalam mencampur adunan tadi tu seramai 3 orang, iaitu Yutaka, Masato dan juga Hisashi. Diorang kata sebelum kejadian letupan radiasi tu, diorang nampak ada satu gelombang biru yang sangat cepat. Pada masa tu, diorang ni dah tuang bekas yang ke-7, dan tiba-tiba berlakunya letupan yang sangat kuat dan api yang berwarna kebiruan dalam tangki tadi. And then diorang ni pengsan dan tak sadarkan diri sebab kadar radiasi terlalu tinggi. Jadi antara yang ketiga-tiga tadi ni, Hisashi lah yang paling teruk sebab dia terkena radiasi sebanyak 17 sievert. Yutaka kena 3 sievert dan Masato kena 10 sievert. Sievert ni adalah satu ukuran yang mana kita nak tahu tahap pencemaran ataupun tahap radiasi yang telah terkena badan seseorang tu. Biasanya satu sievert ni dah boleh membuatkan badan manusia ni hilang sel darah putih. Kalau orang tu terkena 5 sievert, dikatakan orang tadi tu mampu survive selama 5 bulan. Dan kalau terkena 10 sievert pula, orang tu just mampu bertahan dalam beberapa minggu je. Bayangkan Hisashi tadi telah terkena 17 sievert. Sebab itulah keadaan dia memang sangat-sangat teruk. Letupan tadi telah berjaya dikawal pada pukul 6.15 pagi pada esoknya. Mangsa radiasi tadi telah dibawa ke hospital untuk mendapatkan rawatan yang selanjutnya. Dua mangsa radiasi yang kena 10 sievert dengan 17 sievert tu diorang letakkan dalam bilik isolasi dan diorang ni diasingkan. So bermulalah satu proses yang akan dilakukan oleh para doktor, yang mana doktor ni cuba memulakan proses pembentukan sel darah putih. So disebabkan diorang berdua ni kena radiasi yang agak tinggi, so sel darah putih dalam badan diorang ni dah jadi rosak. So untuk selamatkan sel darah putih diorang, doktor akan melakukan pemindahan sel darah putih daripada pemilik yang sihat kepada badan diorang berdua. Doktor ni cuba buat dekat Masato dulu, iaitu mangsa radiasi yang kena 10 sievert tu, dan operasi pemindahan tadi tu berjaya. Badan dia telah menunjukkan tanda-tanda positif dan semakin membaik. Manakala keadaan Hisashi pula, selepas 6 hari dia kena warded, keadaan dia still tak membaik. So dekat badan Hisashi ni, doktor letak selotip untuk letakkan diorang punya wire-wire tu. Bila diorang cabut selotip tadi tu, kulit Hisashi ni terlekat bawah selotip tadi. Maksudnya kulit dia ni ikut tertanggal lekat dekat selotip tu. Dan kulit dia yang tertanggal daripada badan tu memang tak tumbuh dah kulit yang baru. Seminggu lepas tu, tangan dan kaki dia mula membengkak. So tu adalah tanda-tanda yang mana menunjukkan hati dia ni dah mula rosak. Jadi doktor pun buatlah ujian DNA darah Hisashi. Jadi hasil daripada ujian DNA tu telah menunjukkan kromosom
Hisashi ni dah rosak teruk. Kromosom ni sebenarnya sangat penting tau dalam tubuh badan kita. Kromosom ni lah yang mengekalkan bentuk fizikal kita, macam bentuk warna kulit, anak mata, warna rambut dan lain-lain. Lepas tu kromosom ni dia boleh membahagi tau. Jadi tugas dia adalah untuk menggantikan sel-sel kita yang rosak. Bila kromosom yang normal ni rosak, jadi dia tak boleh menggantikan sel-sel yang sepatutnya dia repair. So contohnya, kalau badan kita ni terluka, bila kromosom kita rosak, kita punya luka tu tak akan sembuh dan akan terbuka lah macam tu. Jadi bila kromosom kita ni normal, kromosom kita sihat, bila kita luka, dalam masa beberapa hari je luka kita ni akan sembuh lah. Jadi bagi kes Hisashi ni, sebenarnya satu badan dia tu dah terdedah dengan radiasi. So disebabkan itulah dia punya sel-sel dia telah rosak dan mati. Pada hari yang ke-20, kulit dia mula mengelupas dengan teruk. Masa ni dia berada dalam keadaan yang sakit melampau. Lepas tu adalah beberapa orang saintis ni yang datang tengok Hisashi. Diorang pun first time tau tengok kes rare yang macam ni. So dikatakan pada masa ni lah Hisashi tadi telah dijadikan bahan eksperimen oleh para saintis dan juga para doktor. Hisashi kemudian telah dibawa ke ward dan para saintis tadi telah melakukan pelbagai ujian. Dikatakan diorang ni telah test dia sebanyak 30 kali selama 20 hari dia dalam ward. Hisashi ni siap minta untuk stop uji kaji dia sebab memang dia dah tak sanggup lagi nak tanggung sakit. Dia ada juga minta untuk matikan dia je sebab memang dia dah tak tahan sangat-sangat, tapi doktor ni just hiraukan dia je. Masa dalam proses untuk selamatkan dia, doktor ni tetap berusaha untuk buatkan Hisashi ni untuk terus bertahan hidup. Diorang telah mengepam darah dan juga cecair masuk ke dalam badan dia setiap hari. Tujuan cecair tadi dimasukkan ke dalam badan dia untuk mengelakkan badan dia jadi kering. Sebab dikatakan badan Hisashi ni dah kehilangan air dalam tubuh badan dia sebanyak 10 liter dalam satu hari. Lepas tu macam-macam ubat yang telah disuntik ke dalam badan Hisashi untuk make sure dia ni terus survive. Pada hari yang ke-27, Hisashi ni telah mengalami pendarahan pada bahagian mata dan juga mulut dia. Kulit dia pada masa tu memang hampir semua dah nak tertanggal. Jadi boleh nampak lah dalam keadaan dia yang basah-basah dengan darah tu, kulit memang dah tak ada dah. And then pada masa ni jugalah dia mengalami cirit-birit yang mana najis dia dah berwarna kehijauan. So ni bermaksud sel-sel dalam usus dia dah start mati and then dah mula tertanggal. Doktor pun cubalah untuk mendapatkan penderma sumsum dan penderma kulit untuk Hisashi. Tapi sel yang baru diderma kepada Hisashi itu terus mati. Manakala kulit tu pula tak lekat dekat badan Hisashi. So dalam tempoh 36 jam diorang tampal kulit pada badan Hisashi tu, dalam tempoh 36 jam tu kulit tu pun tertanggal. Maksudnya kulit penderma yang diorang guna untuk tampal dekat badan Hisashi tu tak melekat dan tak boleh nak bersatu. Pada hari ke-50 pula, otot-otot dia mula mati. Kesan daripada ni buah pinggang Hisashi mula gagal berfungsi. Pada hari yang ke-57, jantung Hisashi stop berdegup. And then doktor pun cubalah CPR bagi menyelamatkan Hisashi. Kat sinilah ramai orang petikai, sepatutnya Hisashi ni patut dibiarkan mati dengan tenang sebab keadaan dia memang sangat-sangat kritikal dan memang tak ada harapan untuk hidup lama. Tapi doktor-doktor ni cuba juga untuk selamatkan dia sebab dikatakan diorang ni nak buat eksperimen lagi. Akhirnya pada hari yang ke-83, iaitu pada 22 Disember pada tahun 1999, Hisashi Oichi telah pun meninggal dunia. So selepas kematian Hisashi ni, banyaklah kontroversi yang muncul lepas tu, yang mana pihak media Jepun ni telah mempersoalkan tindakan saintis dan juga doktor yang sengaja menjadikan Hisashi tu bahan eksperimen diorang. Sedangkan keadaan Hisashi memang tak boleh hidup lama. Tapi diorang ni berusaha untuk panjangkan umur Hisashi supaya diorang boleh buat eksperimen. Tapi dakwaan daripada pihak media Jepun ni telah disangkal oleh doktor dan juga para saintis. Manakala masa tu yang kena 10 sievert radiasi tu, dia telah meninggal pada Februari pada tahun 2000 disebabkan masalah organ, efek daripada kesan radiasi yang dia dapat tu. Manakala Yutaka yang kena 3 sievert tadi tu, dia berjaya sembuh selepas 6 bulan dia ward and then dia dapat hidup dekat luar macam biasa. Beberapa siasatan telah dijalankan dengan lebih mendalam dan diorang ni nak tahu macam mana letupan tadi boleh terjadi. Punca letupan tadi adalah disebabkan diorang bertiga ni telah menggunakan uranium untuk membuat bahan bakar. So disebabkan letupan tadi tu, penduduk yang duduk dekat area kilang tadi tu terpaksa berpindah keluar dan diorang ni pun terkena juga radiasi tu. Kemudian pihak polis pun telah membuka siasatan ke atas kes ni. Selain 2 mangsa yang mati tadi, seramai 667 orang telah mendapatkan rawatan disebabkan diorang ni terdedah kepada radiasi. Bila polis cek lagi, rupa-rupanya company JCU ni telah mengubah suai manual keselamatan kilang tanpa mendapat izin daripada pihak atasan. And then company JCO ni dikendaki membayar pampasan sebanyak $121 juta untuk menyelesaikan sebanyak 6,875 tuntutan daripada mangsa yang terdedah kepada radiasi tadi. 6 orang pegawai dan juga penyelia company JCO tadi telah ditahan oleh pihak polis, termasuklah Yutaka tadi yang
kena radiasi sebanyak 3 sievert tu. So diorang ni dituduh atas kesalahan kecuaian sehingga menyebabkan kematian. Pada Mac pada tahun 2000, lesen company JCO ni telah ditarik oleh pihak berkuasa, dan company JCO ni adalah satu-satunya company ataupun company pertama yang telah dikenakan hukuman di bawah undang-undang Jepun yang berkaitan dengan nuklear. Okay guys, apa pendapat korang tentang kes Hisashi ni? Adakah korang percaya sama ada betul ke Hisashi ni memang dijadikan sebagai bahan eksperimen oleh para saintis dan juga doktor yang merawat dia, ataupun korang rasa benda tu tak kalah dia orang nak uji kaji dia kan, keadaan dia sendiri pun kritikal? Please komen di bawah yang mana korang percaya, betul ke sama ada Hisashi ni memang dijadikan bahan eksperimen ataupun tidak. And yeah, that's it for today, dan aku harap korang suka dengan video aku. Pada korang yang belum lagi subscribe channel ni, jangan lupa untuk subscribe, turn on notification supaya korang tak terlepas dengan video-video yang baru, dan kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang.